Okay. Kalau tadi kita dah tengok pada formasi 3-5-2 dan ketika menyerang menggunakan formasi 3-5-2. Okay, so sekarang kita akan move. Kita akan nanti kita tengok pada buku teks tu, kita tengok cara bermain dan menentukan pemenang tu kita tak dapat buat sebab kita tengah belajar secara maya. So nantilah, itu tunggu bila sekolah dah buka, insyaAllah. So kita akan tengok pada next muka surat 22. Okay, muka surat 22 kita akan tengok strategi bertahan dalam situasi permainan. Okay, tadi kita dah guna formasi 3-5-2 untuk menyerang. Okay, kita dah guna 3-5-2 untuk menyerang. So antara formasi yang sesuai untuk kita kekang serangan ni ataupun kekang bertahan untuk lawan tim yang pakai formasi 3-5-2 adalah formasi yang antara yang sesuai adalah 5-4-1. Okay, sama juga tadi, 5 pemain pertahanan, 4 pemain tengah dan 1 penyerang tunggal ataupun target man. Okay, 1 penjaga gol tim A. Tim A tadi kita attacking, so kita akan pergi pada bertahan. Okay, bertahan, bukan bertuhan, bertahan. Okay, so kita akan tengok pada formasi ni 5-4-1 tim A. Okay, tim A, this is tim B. Okay, now keadaan dia adalah tim B tengah menyerang. Okay, tim B tengah menyerang ke arah sini. Okay, so tim A perlu menunggu atau bertahan. So bola sekarang possession pada tim B. Okay, tim B, sorry, tim B warna biru. Okay, tim B. So kita akan pergi pada 5 pemain pertahanan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so kita akan ada 4 pemain tengah. Okay, 1, 2, 3 dan 4, dan 1 lagi pemain penyerang tunggal, target man ataupun penyerang tunggal lah, kita panggil penyerang tunggal. Okay, tengok pada gambar, tengok pada gambar buku teks tu kita ada GK penjaga gol, goalkeeper. So then kita ada pada RB right back. Okay, right back, center back, CB center back dan LB untuk left back. Okay, ni tadi saya dah cakap, ini tadi akan jadi RWB. Okay, contoh biasanya RWB, tugas dia RWB, ni LWB. Okay, kalau ingat tadi, awak dengar dalam video saya yang pertama tadi, boleh tahulah RWB dengan LWB ni apa. Okay, right wing back dengan left wing back. Okay, so kenapa dikatakan formasi 5-4-1 ni yang paling sesuai untuk mengekang serangan daripada pasukan yang guna formasi 3-5-2. Okay, kita nak kat buku tu. Okay, formasi ni menggunakan 5 orang pemain pertahanan, 4 orang pemain tengah dan 1 penyerang sebagai target man. Ini. Okay, so tim lawan akan pakai formasi 3-5-2. Okay, 1, 2, 3. So ni dalam keadaan menyerang kan. Okay, dalam keadaan menyerang tadi. Okay, so sini akan jadi pemain pertahanan tengah 3 orang. 1, 2, 3. Dia akan ada 2 pemain penyerang, 1, 2 dan 5 pemain tengah ataupun midfield. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kenapa dikatakan 5-4-1 ni lebih sesuai, paling sesuai untuk diguna ketika melawan pasukan yang guna formasi 3-5-2 ni? Okay, jawapan dia adalah the answer is because semua player akan ada seorang player yang datang untuk dijaga sendiri. Okay, maksudnya kita panggil man marking lah. Man marking, orang jaga orang. Okay, kalau pertahanan jaga penyerang, seorang akan ambil satu, sebab 11 lawan 11 kan, 11 lawan 11, kat depan tu ada 10 orang, so 10 akan jaga 10. Okay,
antara contoh-contoh defending lah, dia ada kita ada man marking, zonal marking. Okay, zonal marking ni kita akan guna ikut kawasan. Contoh kalau diserang kat sini, siapa yang ada kat sini, so dia yang kena bertahan. Siapa yang ada kat tengah, dia akan bertahan. So kalau man marking, sebelum game ditanggungjawabkan ini akan jaga ni. So sepanjang game dia akan jaga ini je. Okay, dia akan jaga ini je biasanya. Sebab jarang ni akan bertukar ke sini. So ni akan jaga sini. Sepanjang pergerakan dia kat sini, yang ni akan jadi bayang-bayang pada ni. Okay, tu kita panggil man marking. Okay, tu kita akan belajar je. Itu dalam padang lah kita boleh buat. Okay, formasi ni menggunakan 5 pemain pertahanan, 4 orang pemain tengah dan seorang target man. Okay, nombor 2, 2 orang pemain stopper digunakan mengawal penyerang pihak lawan. Okay, okay. Kenapa 5 pertahanan? Okay, 5 pertahanan, 2 stopper akan diguna untuk kawal penyerang pihak lawan. Okay, 2 stopper. 2 stopper tu akan digunakan sama ada 2 pemain kat sini. Sorry, ni tambah. Okay, okay, 2 pemain pertahanan akan bertindak sebagai stopper dan tugas dia adalah untuk kawal dua-dua ni dulu. Okay, 2 stopper untuk kawal 2 penyerang. So bila 2 dah kena kawal dengan 2, of course lah, dia pergerakan dia dah terkunci. So perlukan orang lain lah untuk buat kerja, untuk hantar bola, untuk bergerakkan. Dan tak boleh nak hantar pada dia. Hantar pada dia je ada stopper yang akan bayangi dia, akan duduk belakang dia, akan duduk depan dia, akan cuba rebut bola, akan cuba jatuhkan, akan cuba tackle, intercept segala bola yang dipasing pada dia. So itu fungsi stopper. Okay, stopper ni kalau tangki air, stopper tu kita panggil untuk halang air daripada mengalir kan. So itulah fungsi stopper dalam bola sepak juga. Okay, okay, formasi ini boleh dikatakan mempunyai pertahanan paling kental dalam sistem permainan bola sepak. Sebab apa? Sebab ramai. Sebab apa? Sebab ramai. 5 pertahanan. Originally dia ada 5 pemain pertahanan. Okay, dah boleh kata dah hampir tak ada ruang dah dalam ni. Dalam ni untuk tembus masuk sini penuh. Sini kalau sini cross, ada 1, 2, 3 kepala untuk tanduk bola tu keluar, termasuk penjaga gol punya tangan untuk tangkap bola. Sama juga kalau sebelah sini. Nak masuk tengah ada 1, 2, sebab ini akan tolong, dia akan jadi defending juga. Kalau tengok nombor 4 tu, nombor 3 tu, pemain tengah akan membantu untuk bertahan. So akan ada 1, kalau masuk ikut tengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akan biasanya 7 atau 5 minimum akan halang bola untuk masuk daripada tengah, daripada set tengah. Okay, kalau daripada masuk daripada tepi, nak cross ke tengah untuk hantar pada penyerang, penyerang akan berada kat sini nanti. Ada ni akan halang 1, ni 2. Kalau terlepas yang ni ada backup 1. Ni ada lagi. Kalau dapat cross, 1 kepala, ada 2 tangan penjaga gol untuk tangkap bola. So nak tak nak, dia terpaksa tarik belakang balik untuk main balik kat belakang. So ni akan buang masa pada apa? Buang masa ataupun hilangkan bahaya yang diberi oleh tim lawan lah. Sebab dia ada 3 dia tak banyak option untuk buat serangan. Okay, so dalam keadaan macam ni, dalam semua bertahan, bila pasukan lawan tengah fokus untuk menyerang dan semua player lain tengah bertahan, bila semua tengah bertahan, automatik dia akan jadi ini kat bawah, ni kat bawah dan kat bawah. Almost tak ada, boleh kata tak ada ni. Inilah target man akan berada di kawasan tengah padang, tapi dalam kawasan sendiri dan berada sebab pemain pertahanan lawan. Kalau pemain pertahanan lawan dah tengah cari gol, semua akan berada kat sini kan. Dia akan berada kat sini, pemain pertahanan. Bila dia hantar, target man akan berada di sini. So dia kena berada kat sinilah, kawasan sendiri, untuk mengelakkan berada dalam kawasan offside. Ataupun kalau walaupun pemain pertahanan ada kat sini, so untuk dia pegang bola nanti, hantar kepada dia akan pegang bola, dia akan dribble atau kelecik untuk pastikan tim dia pula boleh menyerang. Okay, semua akan naik untuk bantu dia. Midfield akan naik untuk bantu dia. Okay, itulah bola sepak. Okay, semua kita serabut kan. Okay, saya padam balik. Okay, so kita tengok target man akan berada di kawasan tengah padang. Okay, ni tadi target man berada di sini. So tak guna kalau tengah bertahan. Target man ataupun striker
tak perlu berada di kawasan defending juga, sebab sini dah compact, dah penuh dengan pemain pertahanan, dengan pemain penyerang lawan. So kalau dapat bola nanti dia sepak kuat-kuat jauh ke depan untuk clearkan bola, tak ada orang kat sini. Tak ada orang yang akan ganggu pertahanan untuk dapatkan bola ni. So target man kena ada kat sini. Bila dia tak ada kat sini, pemain pertahanan boleh dapat bola and then boleh lancarkan lagi serangan. Selagi mana tak ada orang yang ganggu ataupun pegang bola kat sini, so dia akan datang menyerang sampai satu saat atau satu ketika tim ni dah penat, akan bolos bola. So kita rugilah. Tim A akan rugi lah. Bila player pertahanan tim A ni dah penat, akan bolos. Okay, dah mulalah. So shape tu akan pecah. Okay, bentuk tu akan pecah. Okay, so target man kerja dia akan berada kat sini, sama dekat sini, ataupun kena serang kat sini, dia boleh berada kat sini untuk dia pegang bola sebelah sini ataupun sebelah sana. Dia tak perlu terlalu bawah, orang kata terlalu deep untuk ambil bola. Okay, dia tak perlu terlalu deep sebab kat sini tadi dah compact, dah ramai. Okay, dah crowded dah kat sini. So dia perlu berada kat sini, cari ruang kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia perlu berada kat situ. So kalau bola tu clear, defender atau goalkeeper dapat tangkap, clearkan bola, hantar ke sini. Okay, target man ada sini. Kalau hantar kat sini, target man kat sini. At least bila dia dapat bola, ada masa untuk kawan-kawan teammate dia, tim A ni, untuk bantu. Okay, untuk bantu dia dapat bola, dia pegang, dan dia boleh passing belakang balik, passing belakang. Okay, mulakan perlawanan balik, dan transisi dia daripada 5-4-1 dia boleh jadi 4-4-1-1 ataupun 3-5-2, akan attack balik tim lawan guna formasi yang sama. Okay, dan tim lawan mungkin kalau sempat transisi pada formasi bertahan. Kalau tak sempat, dia akan lancarkan quick counter attack ataupun serangan balas, serangan kilat pantas. Okay, 3 orang pemain pertahanan masih berada di kawasan pertahanan. So shape dia tadi, pemain pertahanan tadi masih berada di sini. So dia tak pergi naik atas, dia tak duduk atas sangat. So dia akan berada kat sini. Okay, so bila dia akan 3 orang pemain pertahanan. Okay, bila tengok situ nombor 4, target man berada tengah padang. Kalau nak lakukan serangan balas, okay, striker dapat saja, target man dapat je. Yang ni tadi right wing back atau left wing back ni LWB tadi kan. So okay, merah. Okay, merah. So bila dapat je bola LWB ni ataupun RWB ni tadi, akan automatic sprint ataupun lari dengan laju naik ke atas untuk bantu. Andainya dia hantar bola ke sini ataupun ke sini, dan automatic ni tadi play midfield dah ada kat sini untuk dapatkan bola. Okay, dia akan shape, akan menjadi balik 3 tahanan kat ni tadi berada kat sini. Pertahanan ni akan naik sikit ke depan, dan tak boleh terlalu tinggi sebab baru nak mula menyerang. So dia berada kat sini saja. 3 pemain pertahanan masih berada di kawasan pertahanan. Okay, ni kawasan pertahanan. Okay, sekejap, saya tanda Okay, kawasan pertahanan. Apa maksud kawasan pertahanan tu? Okay, kawasan pertahanan kita panggil ke sini. Okay, kita bagikan padang pada kot ni. Okay, pada ni. Okay, sorry. Okay, kawasan pertahanan. Okay, kawasan tengah, attacking third. Okay, ini kawasan pertahanan. Okay, kawasan bertahan ataupun defending third. Ni midfield third. Okay, dan ini attacking third. Okay, attacking third, kawasan menyerang. So inilah maksudnya. So pertahanan tadi akan berada di dalam kawasan ni saja. Melainkan bola dah betul-betul dah naik sampai atas, dah sampai kat sini, so dia berada di kat sini tadi. Berbalik kepada formasi 3-5-2 yang awal tadi. So dia akan berada kat sini. Okay, so kalau tak faham, masih sama juga, boleh ajukan soalan pada grup Telegram tu. Okay, kita bincang. Okay, tengok lagi. Okay, tengok. So strategi bertahan formasi 4-5-4-1 tadi sama dengan apa yang kita jadikan. Okay, dan lupa saya cakap, apa pun cara, apa pun bola sepak, dia bertahanlah macam mana pun, asalkan bola tak masuk dalam gol. Okay, asalkan bola tak masuk dalam gol, sama ada penyerang ataupun player lawan ataupun gol sendiri pun tak, jangan. So tengok belah bawah tu, strategi bertahan tu 5 orang pemain pertahanan. Okay, kawal 2 penyerang, 2 pemain stopper, diberi tugas khas mengawal penyerang. Okay, yang saya cakap tadi, 4 orang pemain tengah bantu pertahanan. Okay, dah. So dah ada berapa pertahanan, dah ramai. Pemain pertahanan menggunakan kemahiran tendangan deras mengeluarkan bola. So keluarkan bola daripada kawasan gol ataupun tandukkan. So akan dapat pada target man lah. Akan dapat pada target man. Untuk target man pegang bola, hold bola,
hentikan bola supaya tunggu kawan-kawan support untuk bagi support dan boleh lancarkan serangan balas atau serangan kilat pada tim lawan. Okey. Pemain pertahanan juga boleh keluarkan bola dari zon bahaya dengan tenang bola keluar dari padang atau hantar terus pada penyerang. Okey, hantar pada target man ataupun tadi sama ada player pertahanan ni dah ni 1 2 3 4 5. Dia boleh sepak mana-mana saja dalam kawasan padang, sama ada dia nak sepak ke depan, jauh. Okey. Supaya dapat bertahan ataupun dia sepak keluar untuk dapatkan untuk beri lontaran ke dalam pada tim lawan, ataupun dia boleh sepak ke belakang asalkan bukan dalam gol bukan dalam gol. Okey, boleh sepak ke belakang. Janji boleh buang sikit masa untuk bertahan dan akan bagi sepakan penjuru pada tim lawan. Janji bola tak masuk. Apa pun dia punya misi, janji bola tak masuk. So mana kau nak sepak, mana pertahanan nak sepak ataupun siapa-siapa yang tengah bertahan dapat bola, mana nak sepak. Janji bukan sepak ke arah gol sendiri. Okey, nak sepak ke luar, nak sepak ke tengah pada target man. Okey, ataupun nak tanduk pun boleh. Tak semestinya dia kena sepak saja. Okey. Semua strategi yang taktikal bergantung kepada keadaan semasa. Okey, betul. Semua strategi bergantung kepada keadaan. Okey, kalau awak dah leading 2-0, dah leading 3-0, takkan awak masih main bertahan. Okey, awak akan main secara possession football. Awak akan pegang je bola untuk buang masa sampai masa 90 minit masa permainan. Okey, bergantung kepada situasi. Setiap tim tak boleh ataupun tak boleh terlalu ketat dan ikut pada setiap formasi. Okey, kalau daripada awal kita kata okey, hari ni tim kita akan main guna formasi 4-4-2. So sampai habis lah main 4-4-2, tak boleh macam tu. Okey, kita ada tengok tadi dalam video yang pertama berkenaan transisi posisi kan, transisi strategi permainan. So itulah transisi, maksud transisi. Okey. Okey, habis untuk 5-4-1. Okey, kita tengok kat bawah tu glosari tu, penyerang tunggal ataupun stopper tu pemain pertahanan tengah mengawal penyerang lawan. Okey, saya dah ni. Okey. Okey. So ada soalan boleh ajukan dalam grup Telegram.